Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya harap semua para peserta PMC kali ini dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Baik, pada sesi ini adalah merupakan sesi resepi kejayaan bersama-sama dengan saya. Sebelum kita meneruskan untuk slot ini, saya ingin menerangkan serba sedikit berkaitan tentang apakah itu yang dimaksudkan dengan kejayaan. Seringkali kita memahami bahawa kejayaan itu hanya dapat diukur berdasarkan kepada pencapaian akademik, ataupun mungkin sebahagiannya mengukur dengan nilaian harta kemewahan yang kita miliki. Tapi sebagai seorang Muslim, kita harus ingat bahawa naratif kejayaan itu mestilah diukur berpandukan kepada ketentuan wahyu, bukannya mengikut ketentuan nafsu kita. Maka adalah lebih penting ataupun lebih baik untuk sama-sama kita melihat kembali kepada asas prinsip kejayaan yang harus kita dapatkan. Kalau kita lihat kembali dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan pertama sekali berkaitan tentang apakah peranan dan fungsi kita sebagai manusia hidup kat dunia ini. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, dalam ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tugas manusia itu sudah pastilah yang pertama sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Dan kedua, Allah Ta'ala juga menegaskan kepada kita bahawa fungsi kita dekat dunia ini bukan sekadar untuk hidup, bukan sekadar untuk hidup, tetapi hidup kita itu mestilah dimanfaatkan untuk mengurus, mentadbir alam ini sesuai dengan perintah dan ketentuannya. Maka sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi peranan kita sebagai manusia ini di muka bumi adalah sebagai khalifah. Untuk kita memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut, maka adalah amat penting bagi kita mengetahui bagaimana untuk kita menjadi seorang hamba ataupun sebagai seorang khalifah yang benar-benar berjaya mengikut naratif kejayaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Baik, kalau kita hanya melihat atau mengukur kejayaan itu hanya pada tahap akademik ataupun kemewahan harta benda material semata-mata, percayalah bahawa lebih ramai lagi orang di luar sana yang bukan beragama Islam telah pun mencapai naratif kejayaan seperti itu. Jadi tetapi dalam Islam, kejayaan yang kita ingin dapatkan sebenarnya jauh lebih besar. Kita ambil contoh sebagaimana dalam surah Maryam ayat yang ke-15, Allah sebutkan, Allah kisahkan tentang bagaimana kejayaan ataupun hasil yang didapatkan oleh Nabi Yahya alaihi salam, di mana kejayaan manusia ini digambarkan dalam 3 keadaan, 3 bentuk, iaitu kehidupan ketika mana manusia itu dilahirkan, sebaik dilahirkan di dunia, maknanya kejayaan di dunia. Kemudian yang kedua, kejayaan yang didapatkan ketika mana selepas mati, iaitu di alam kubur, dan juga kejayaan selepas kita dibangkitkan di hari akhirat. Dalam ayat ke-15 surah Maryam, Allah Ta'ala berfirman, wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Dan kami limpahkan kepadanya, yakni Nabi Yahya, keselamatan, kesejahteraan pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia dimatikan, dan pada hari ia dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala memberikan satu perumpamaan kepada kita sebagai renungan bersama. Kejayaan kita dekat dunia ini adalah kejayaan yang memang semua orang impikan, tetapi ia tidak hanya terhenti di situ, di mana kejayaan yang kita ingin dapatkan
Bukan hanya sekadar di dunia, tetapi juga kita ingin meraih kejayaan yang lebih baik ketika mana kita di dalam kubur. Dan Allah memberikan satu bayangan yang lebih istimewa, iaitulah kejayaan yang kita harus dapatkan apabila kita dibangkitkan di hari kiamat. Jadi ada orang yang hanya berjaya di dunia, tetapi belum tentu mereka berjaya di alam kubur dan selepasnya. Ada orang yang dapat mencapai kesemuanya sekali. Jadi kita kalau boleh, sebagai mahasiswa ni khususnya kan, saya tak nak pelajar hanya memberikan fokus penumpuan untuk berjaya dalam akademik semata-mata, ataupun mungkin hanya untuk mencapai cita-cita, mendapatkan satu jawatan ataupun pekerjaan yang diimpi-impikan. Sebab hidup kat dunia ni hanya sekadar sementara, transit sahaja. Ingat, alam dunia, alam akhirat ni berbeza. Jadi keperluan yang kita cuba dapatkan di alam dunia ini tidak akan kita bawa ke alam kubur dan ke alam akhirat, kerana undang-undangnya berbeza. Jadi apa yang kita kena buat adalah untuk kita memastikan kejayaan yang kita capai di dunia ini kejayaan yang boleh meraih pahala, kerana dengan pahala itulah yang boleh kita jadikan sebagai bekalan kita menghadap Allah Taala Allah Azza wa Jalla. Jadi kita harapkan bahawa kejayaan yang kita raih itu kejayaan yang disaluti dengan pahala dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi saya nak daripada slot ini pelajar semua dapat membuka minda dan juga bahaskan secara bersama dalam ahli kumpulan untuk sama-sama brainstorm, fahami dengan lebih mendalam apakah yang dimaksudkan dengan kejayaan. Adakah selama ini para peserta semua benar-benar telah telah menyediakan satu garis panduan ataupun perancangan yang betul untuk mencapai kejayaan. Jadi kalau ada yang masih lagi belum memulakan langkah-langkah itu, ataupun mungkin yang telah tersilap langkah, maka gunakan peluang ini, masa ini untuk sama-sama berbincang, kongsi apa masalah-masalah yang dihadapi, kemudian cari apa dia punya solusi dia, solution dia. Jadi ada 10 orang ahli kumpulan sebagai contoh. Saya nak setiap ahli kumpulan berikan pandangan ataupun cadangan yang membina, meluahkan masalah kamu kepada rakan-rakan yang lain, supaya rakan-rakan juga boleh bantu kamu dan boleh memberikan pandangan idea yang lebih baik. Ingat, dalam diri kita manusia ini ada 3 perkara utama yang penting, mustahab untuk kita jaga, iaitu keperluan fizikal, rohani dan akal. Jadi ketiga-tiga komponen ini mesti dipandu dengan cara yang betul. Jangan kita hanya menumpukan hanya kepada aspek akal, tapi kita mengabaikan keperluan jasmani kita. Kita juga perlukan kerehatan yang cukup untuk memastikan akal kita kekal cerdas, sihat, untuk terus digunakan pada hari-hari yang mendatang. Kita juga perlu memastikan kita punya rohani kita bagus, cukup kuat, kerana nak berjaya ni perlu kepada mujahadah, untuk melawan hawa nafsu. Bukan hanya kepada ijtihad dan juga jihad saja. Memang ijtihad tu penting. Untuk ijtihad ni bermaksud kita perlu menggunakan akal kita ini sebaik mungkin. Kerana potensi akal ni sangat luar biasa Allah anugerahkan kepada kita. Jadi gunakan akal seoptimum mungkin untuk meraih manfaat, untuk kita berjaya dengan cara berijtihad, dengan proses ijtihad itu, dan juga kita perlu melakukan jihad. Jihad ni bermakna kita menggunakan segala fasiliti kebendaan yang perlu, yang ada untuk mengoptimumkan matlamat kita untuk berjaya. Dan yang paling penting ialah mujahadah tadi, iaitu bagaimana cara kita nak melawan hawa nafsu kita atau mengengkang hawa nafsu kita daripada menjadi penghalang terakhir kepada kita untuk berjaya. Jadi fikirkan apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk memastikan kita semua boleh dapat menjadi seorang yang berjaya di dunia, di alam kubur dan juga di alam akhirat. Jadi saya doakan supaya semua ahli kumpulan dapat
buat tugasan ini dengan baik dan hasilkan dalam bentuk infografik. Infografik. Kongsi masalah dan juga cari jalan penyelesaiannya, insya-Allah. Semoga semua berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.